Palestin. Sebab bayangan dalam fikiran kita, kalau saudara-saudari tengok dalam video-video klip, Israel boleh tembak depan mata orang lain, ya? Dia tembak, dia tak peduli. Dan saya dapat bayangkan, banyak mengucap je lah masa itu, banyak ingat Allah, banyak, ya Allah, kalau aku mati, terimalah amal aku. Itu je ingatan. Tak ada ingat lain dah. Rupanya sampai satu saat dalam optimum hidup kita ni, titiknya antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, rupanya kita akan minta pada Allah. Kita tak minta lagi pada mak tolong, tak ada lah. Hanya minta kepada Allah Subhanahu. Tak lama kemudian helikopter pun datang, dan masa inilah berlaku penembakan. Sebab bunyi bom tu banyak, kita tak faham. Sebab kami tak nampak yang di atas tu apa terjadi. Tapi informasi kata ada yang dah mati, kata 20 orang dah mati, sebagainya. Rupanya alhamdulillah hanya syahid 9 orang. Dan 9 orang itu semuanya orang Turki. 7 orang darinya adalah orang Kurdi. Tahu tak siapa dia Kurdi? Kurdi adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Keturunan Salahuddin Al-Ayyubi banyak sekali atas kapal itu, dan mereka adalah hero-hero umat Islam sebenarnya. Saudara kena cari dan nikahlah dengan orang Salahuddin Al-Ayyubi. Kalau nak orang berani, carilah keturunan Salahuddin Al-Ayyubi. Hanya orang Syiah aja tak mau baik dengan Salahuddin Al-Ayyubi. Akhirnya saudara, kami pun ditangkap, mereka naik atas kapal, lie down. Baru saya, ini rumput Israel. Sepanjang umur kita tengok dalam TV, dalam, tak pernah tengok macam mana. Datang, mungkin dia terpilih juga. Orangnya Masya Allah, besar-besar, tuan-tuan, adik-adik sekalian, Allah, besar, tinggi dan ganas sekali. Kapal yang tampang, dia tamparnya, tendang, pijak dan sebagainya. Semuanya kita ikut. Dan waktu inilah saya tahu kamera saya dah tak sempat nak buat apa-apa dah, habis dirampas semua. Handphonenya apa semua dirampas oleh tentera Israel. Sebab semuanya lie down dia. Dan kami diminta duduk yang dalam keadaan begini, tak? Badan straight begitu. Inilah lututnya begitu. Adik-adik kalau umur muda-muda macam adik mungkin tahanlah setengah jam ya. Saya ni bila masuk 15 minit nampak aja dah hebat kan. Bila dah kena duduk macam itu pun bangkit-bangkit jatuh, sebab darah sudah tidak mengalir lagi ke kaki kita. Dan kaki kita ada boot ya. Kita tak boleh nak buat macam mana. Dan bukan kita takut, kita boleh lawan sebenarnya. 600-700 orang lawan dengan 50 orang, tak masalah, boleh lawan. Tapi itulah prinsip dalam perjuangan. Kita kena dengar imam kita cakap. Kalau imam kata jangan lawan, jangan lawan, walaupun boleh lawan. Itu pertama. Yang kedua, prinsipnya adalah kemanusiaan. Ada 3 orang yang kita rampas dari badan, tubuh badan komando Israel itu. Kita rampas senjatanya dan kita campakkan senjata tersebut. Kita tak gunakan kerana kita masih tetap dengan misi kemanusiaan. Nah, ini sebab itu kena ada imam. Nak berjuang kena ada imam. Tak boleh pandai-pandai sendiri, kena patuh dengan imam. Alhamdulillah kami pun diikatlah tangan kami ni sekuat-kuatnya ke belakang. Lepas itu mereka gunakan kabel tie yang macam kita pergi ke Maidin itu, sekuat-kuatnya. Yang ini sampai saya kadang-kadang dah terasa ni, 2 jari ni dia rasa macam kebas-kebas gitu. Sebab terlalu kuat ikatan sampai biru-biru. Kami lepas dari ikatan itu hanya dari subuh tadi, hanya pada waktu zuhur. Datang seorang Jordan, ikhwan dari Jordan, dia bangun dari azan. Dia tak minta izin pun apa-apa, dia azan. Padahal siapa yang bangun aja senapan datang kat kepala dia. Dia tak peduli. Israel pun tahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia pun azan sampai habis. Dia cakap, please open. Dia pun cakap, buka. Kami pun dapatlah buka. Dapatlah berehat. Rasa Masya Allah, nikmatnya tangan ni kalau tak diikat. Ambil uduk, lepas ambil uduk pasang balik. Saya ni pula belajar teori juga dengan cikgu. Kalau nak ni kita kena al-mu'min kaisun fatih. Orang mukmin tu kena cerdik pandai. Jangan macam tiang elektrik. Kena cerdik pandai. Jadi masa kali kedua, kamu ni body aku ni dalam hati saya lah. Tak apa, aku sekarang ni nak cuba teori ni. Cuba aja nak sah.
Saya cuba buat macam mana, saya buat macam ni. Faham tak? Jadi bila diikat tu, dia ikat kuat-kuat. Tapi ini ada kan gap dia kan. Rupanya ada juga yang bahalul Israel ni. Saya ikat, saya pun buat macam ni sikit. Ni sikit kan, letih. Kena buat letih. Sebab kalau boleh buat macam sehat sangat, dia buat macam-macam begitu. Alhamdulillah, saya salah seorang yang dapat bantu kawan-kawan dalam kapal itu untuk suap. Sebab masa nak makan dalam kapal, tak ada makan. Kita ambil makanan apa yang ada dalam kapal itu, kita makan. Peninggalan-peninggalan saudara-saudara kita itu ada biskut lah, apa. Jadi lucunya, ini saya tunjukkan. Jadi belakang tu dah, sebahagian tu tak boleh nak buka Jadi ngala ke belakang dan juga antara seorang dengan seorang sepanjang 24 jam. Tapi rupanya dalam keadaan takut, dah tak lapar sebab otak kita bukan ke perut lagi. Iya ke ni? Siapa yang ambil doktor ni? Habis tu dia kata kita akan mendarat. Sekejap lagi. Sekejap rupanya subuh besok tu baru sampai di Ashdod. Ashdod ni adalah pelabuhan Israel. Rupanya di situlah kami menunggu. Saya termasuk kumpulan yang terakhir keluar daripada kapal kurang lebih dah lepas subuh pukul 7-8 pagi. Diproses lagi, proses lagi. Ini siapa yang pakai ini ni, dia orang cukup marah. Beribu ni dalam kapal dirampas oleh orang Israel, dibawa mereka keluar. Sebab itu saudara, bila pakai ini adalah lambang kita menyokong perjuangan Palestin. Jadi siapa nak beli, saya lagi beli kat luar sana. Ini sambil-sambil itu promosi juga. Tak apa nak. Ini yang lebih pula. Ini ada lambang dan sign daripada Ismail Haniyeh. Nak jumpa Ismail Haniyeh jauh. Sekarang ni kita bawa sign ke sini. Habis dah ditangkap. Saya ada pengalaman satu lagi. Ketika nak bawa saya ke penjara, saya tak tahu orang lain, tapi saya kenapa dia orang pilih bersama dengan orang Kanada. Saya bersama dengan Kevin daripada Kanada, duduk dalam sebuah Black Maria yang khusus. Duduknya macam ni, besarnya macam ni. Kawan saya ni belaga lututnya. Saya diam, dia tengok dia diam. Bila tutup tu satu balik tu pintunya, tapi ada juga yang nampak sebab cermin kan. Tengok mana lubang napas ni. Tengok lubang napas, ada besar ini lubang napas. Saya bila masuk aja, saya dalam hati saya, aku ni rasa yang tadi lepas kali mati kat ni. Tetap situ lagi, berputar-putar fikiran. Tapi tengokkan si Kevin ini, dia bukan Islam tapi dia tenang sangat. Saya ikut macam dia. Saya kata, aku pun kena tenang juga. Padahal saya nak mengajak dia bercakap. Ingat, mungkin bercakap tu, rupanya dalam keadaan begitu, kita perlu kena down dan kita kena pergi kepada satu level di mana kita tidak perlu bernapas terlalu begitu. Dan rupanya sengaja dibuat oleh Israel. Dia nak tengok kita bernapas ikan. Dia harapan dia ialah sebab ada dua orang di sana tu ketuk. Sebelum tu ada tak ada orang. Dia sebelah tu ada dua orang tentera. Di situ dia tolong gitu ya. Masa itu enjin belum buka. Jadi mana oksigen tak masuk. 10 minit lebih barulah dia start, barulah terasa Masya Allah dapat nafas. Tak lama kemudian berjalan. Bila berjalan, dua orang ni pula padahal dilarang merokok. Sebab kalau tempat yang duduk macam itu berkedut, merokok maknanya oksigen dia ambil. Sengaja dia buat. Dia hisap, dua-dua hisap rokok. Saya tahu dia ni bukan hisap rokok sangat. Hisap rokok memang banyak asap keluar daripada masuk dalam perut. Sengaja dia nak buat kita tension. Sekali lagi saya tu berpusing-pusing, sejam baru sampailah di sini. Tapi tak lama kemudian mungkin temannya telefon, jangan hisap rokok, dia kata bahaya. Dan tak lama kemudian dia pun tak hisap rokok. Alhamdulillah. Sampailah di ni. Terasa pula, ni nak masuk dalam penjara ni, terlepas daripada ni, masuk dalam penjara. Bila masuk dalam penjara tu, berkumpul di sana. Rupanya mereka pasang perangkap juga. Mereka, saya lihat baru lepas cat dan sebagainya. Katanya di situlah mereka cat dengan racun-racun arsnik. Dan sebahagian besar kepada kami semuanya kena racun arsnik, tapi tidak begitu banyak sebab kita tak lalu nak makan juga. Sudah berapa hari tak makan, bila kita dapat makan pun kita dah tak berapa nak selera makan. Kita makan sekadarnya aja. Jadi mereka berharap kita makan macam mana?
tapi tak ramai yang. Tapi kebanyakan ustaz yang ada daripada kami ni semua dicek, semua ada asli naik daripada 1% dan sebagainya. Alhamdulillah dah duduk di situ. Tak lama kemudian kata selepas Zuhur kami dapat mandi, berapa hari tak mandi, dapat sebagainya. Alhamdulillah tak lama kemudian datanglah berita mengatakan orang Malaysia, Indonesia, Arab dan sebagainya mari ikut sama-sama ke Jordan. Alhamdulillah dapatlah